Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, persembahan ini adalah berkenaan dengan kod khusus bagi subjek GPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan yang bertemakan guru berjiwa pendidikan bagi elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Pensyarah bagi kod khusus ini ialah Encik Ramli bin Setapa. Nama diberi Nur Zahidah binti Ahmad Ramadan. Saya merupakan kumpulan daripada PPISMP Bahasa Melayu 1 dan memegang nombor metrik yang bernombor P231-60628. Terusnya, isi kandungan yang terdapat dalam persembahan ini ialah: yang pertama, aspirasi dan hala tuju pendidikan; yang kedua ialah standard kualiti pendidikan Malaysia; yang ketiga ialah pelan pembangunan pendidikan Malaysia; yang keempat ialah berkenaan guru berjiwa pendidik; yang kelima, 5 aspirasi pendidikan negara; dan 6 aspirasi murid serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik; yang keenam, 11 anjakan PPPM atau Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia; dan yang terakhir ialah kesimpulan. Apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud bagi aspirasi ialah keinginan kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu atau cita-cita, manakala hala tuju bermaksud sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Secara kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara merupakan keinginan dan matlamat Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan negara. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai SKPM, dan yang kedua ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dikenali PPPM. Apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM? Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2010, SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Selain itu, SKPM ini bertujuan dalam memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Selain itu, SKPM ini diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. Terdapat 5 standard dalam SKPM, iaitu standard pertama ialah kepimpinan dan hala tuju negara, di mana kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggambling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, iaitu PDP. Standard yang kedua ialah pengurusan operasi, iaitu organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga ialah pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, iaitu bidang kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard yang keempat ialah pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru merancang dan melaksanakan proses PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimal secara berterusan. Standard yang kelima ialah kemenjadian murid, iaitu pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.
Seterusnya, standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua atau sejak tahun 2017. SKPM gelombang kedua ini merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Instrumen SKPM gelombang kedua ini berorientasikan tindakan mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. SKPM gelombang kedua masih mengekalkan standard SKPM 2010 iaitu 5 standard dengan penambahbaikan. Apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)? PPPM merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang merupakan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melonjakkan sistem pendidikan negara. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan cetusan idea dari Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang keempat, pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Terdapat 3 objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Yang ketiga ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Baiklah, saya akan menerangkan apakah itu guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga merupakan guru yang kompeten dalam semua aspek dan akan mendidik dengan berbagai strategi pengajaran dan pemudah cara serta menjadi suri teladan untuk melahirkan murid yang unggul. Konsep Malaysia Madani yang digagaskan Perdana Menteri memenuhi aspirasi 7 teras yang digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, terjemahan Madani itu dilihat bertepatan dengan apa yang sedang dilaksana kementerian itu. Antara lain, kalau kita sebut tentang kemampanan misalnya. Jadi sebab tu saya sebut tadi dalam ucapan saya bahawa antara isu kemampanan yang kita harus tengok adalah bilik darjah, kemudian kurikulum, kemudian bagaimana juga kemampanan dari kesejahteraan misalnya, bagaimana kesejahteraan guru-guru dan juga anak murid kita. Sebab itu kita memang rangkumkan dalam murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera ini kerana nak memaknai rangka Madani tadi. Jadi saya fikir kita tidak tertinggal dalam mana-mana. Kemampanan itu termasuk juga dalam pembangunan sekolah daif di Sabah dan Sarawak, dan juga dari segi ihsan tentang pembinaan karakter ABC, dan lain-lain itu yang saya fikir seiring lah, tak ada masalah. Sebelum ini, Fadlina menggariskan 7 teras KPM, antaranya komunikasi kementerian dan sekolah yang lebih telus, kebajikan guru serta keciciran pendidikan. 5 aspirasi sistem pendidikan negara.
Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, pelaksanaan percakapan tinggi. Akses kepada kejayaan di mana kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Semua pihak juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi dan tidak berlaku keciciran. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak bagi memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam akses kepada kejayaan ialah yang pertama, guru dapat mengajar semua murid dengan sama rata serta dapat menambahkan rasa tanggungjawab dalam diri guru itu sendiri untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, guru dapat melahirkan murid yang menyeluruh dari intelek, emosi, rohani dan jasmani. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Melalui aspirasi kualiti pendidikan ini, dalam tempoh 16 tahun, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Bagi mencapai hasrat untuk standing dengan pencapaian di peringkat global lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambah baik prestasi ini termasuklah standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran aras tinggi seperti aplikasi, penangkulan dan penyelesaian masalah. Bagi mencapai aspirasi ini, murid perlu berkeupayaan menakul, membuat unjuran dan mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berupaya bersaing di peringkat global. Aplikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam kualiti standard antarabangsa ialah yang pertama, guru akan mencuba sedaya upaya untuk mengajar murid-murid dengan baik supaya murid-murid dapat melayakkan diri untuk menduduki penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Aspirasi yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. 3 aspek yang dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin iaitu KWAM, dan yang terakhir ialah sistem pendidikan akan giat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam equity kepada semua murid ialah guru dapat memberikan pendidikan kepada murid secara saksama serta dapat mengurangkan jurang equity antara murid bandar dengan luar bandar. Aspirasi yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara disebabkan negara kita dikenali sebagai negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia
7 tahun hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam memupuk perpaduan dalam kalangan murid ialah guru dapat melahirkan murid yang mempunyai identiti nasional yang teguh. Yang kedua, guru dapat mendidik murid-murid untuk menghormati agama dan kaum orang sekeliling. Aspirasi yang kelima ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaan akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam pelaksanaan berkecakapan tinggi iaitu guru perlu memastikan kualiti pengajaran mereka berkesan. Yang kedua, guru perlulah memastikan tahap prestasi murid meningkat dari semasa ke semasa. 6. Aspirasi murid. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan, iaitu kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan murid memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam aspirasi pengetahuan ialah guru akan berusaha mengajar murid-muridnya dengan baik supaya murid dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan. Aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam kemahiran berfikir ini adalah guru dapat melatih murid-murid untuk berfikir secara kreatif, kritis dan inovasi. Yang aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin, iaitu kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara serta kelangsungan pada masa hadapan. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik ialah guru melatih murid di dalam kelas untuk menjadi ketua supaya murid-murid dapat memupuk nilai kepimpinan dalam diri mereka. Yang kedua, guru mengubah cara pembelajaran mengikut abad ke-21. Aspirasi yang keempat ialah kemahiran dewi bahasa. Kemahiran ini memberi peluang kepada murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam bahasa berkomunikasi antarabangsa. Implikasi kepada guru pendidik ialah guru dapat membantu dan mengajar murid untuk berkomunikasi menggunakan bahasa selain bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Aspirasi yang kelima ialah etika dan kerohanian. Asas ini akan dapat membentuk watak dan sasiah murid yang berilmu supaya memiliki kualiti amanah dan amal yang tinggi. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik dalam etika dan kerohanian ini ialah guru perlu sentiasa mengingatkan murid untuk mengikuti nilai etika dan kerohanian dalam kehidupan seharian. Aspirasi yang keenam ialah identiti nasional, iaitu murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan bagi mencapai matlamat identiti nasional. Implikasi kepada guru berjiwa pendidik ialah guru perlulah mendidik murid untuk menghormati antara satu sama lain dan mempunyai semangat kekitaan. 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
Anjakan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profesen pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehan upayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Baiklah, kesimpulannya, guru merupakan individu yang berperanan penting dalam sistem pendidikan di seluruh negara untuk melahirkan generasi yang berilmu selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Oleh itu, para guru perlulah memiliki jiwa seseorang pendidik yang mengamalkan nilai-nilai murni bagi merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.